Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rakan-rakan media. Bersama saya ialah Tuan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman, Tuan Haji Yusri Haji Daud, dan juga termasuk Saudara Amrul dan beberapa orang pegawai daripada Jabatan Mufti Negeri Kedah Darul Aman. Kebenaran pengimarahan masjid dan surau di seluruh negeri Kedah Darul Aman menjunjung kita perintah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Tunku Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah Darul Aman mengenai kebenaran pengimarahan masjid dan surau di seluruh negeri Kedah Darul Aman. Maka dengan ini dimaklumkan bahawa pertama, kebenaran mendirikan solat Jumaat. Bilangan jemaah yang dibenarkan adalah sekurang-kurangnya 40 orang yang memenuhi syarat wajib Jumaat, dan jumlah maksimum jemaah adalah berdasarkan keluasan masjid dan kemampuan jawatankuasa karya. Yang ketiga, gugur kewajipan mendirikan solat Jumaat ke atas mana-mana jamaah yang tidak tersenarai dalam pelaksanaan solat Jumaat kerana termasuk dalam keadaan keuzuran, dan mereka hendaklah menggantikannya dengan solat zuhur di rumah. Yang kedua, solat fardu berjamaah. Semua masjid dan surau dan Kedah Darul Aman dibenarkan untuk mendirikan solat fardu dan berjamaah, dan jumlah jamaah adalah berdasarkan keluasan masjid, surau dan kemampuan jawatankuasa. Yang ketiga, aktiviti pengimarahan masjid dan surau. Lafaz sallu fi buyutikum yang digantikan daripada hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah dalam tempoh COVID ataupun PKPB akan digantikan dengan seruan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Pengajian Al-Quran dan kuliah agama dibenarkan selepas salat maghrib dan salat subuh tidak melebihi 30 minit. Dan masjid surau hendaklah menyediakan ruang salat untuk orang yang bermusafir. Yang keempat, salat Sunan Aidil Adha bagi tahun 1441 Hijrah. Semua masjid dan surau dalam negeri Kedah Darul Aman dibenarkan untuk mendirikan salat sunat Aidil Adha, dan jumlah jemaah adalah berdasarkan keluasan masjid atau surau dan kemampuan jawatankuasa. Yang kelima, ibadat kurban bagi tahun 1441 Hijrah. Pelaksanaan ibadat kurban adalah dibenarkan. Jumlah kehadiran peserta pada satu-satu masa tertakluk kepada kesesuaian kawasan dan tempat dengan mengelakkan elemen sesak, sempit dan sembang dekat ataupun 3S. Agihan daging kurban kepada peserta dan fakir miskin serta lain-lain bolehlah dilakukan dengan mengamalkan penjarakan sosial dan sebarang bentuk majlis jamuan dan kenduri
tidak dibenarkan. Yang keenam, yang paling penting, pematuhan prosedur operasi standard ataupun SOP. Semua perkara 1 sehingga 5 yang dinyatakan di atas hendaklah mematuhi prosedur operasi standard ataupun SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman. Yang ketujuh, tarikh kuat kuasa. Tarikh kuat kuasa mulai 19 Jun 2020 bersamaan 27 Syawal 1441 Hijrah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat akan datang. Cuma yang habis waktu Semua selepas daripada solat Jumaat. Okey. Semua. Okey. Tak berharap pula. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita mendengar kenyataan yang dibuat oleh Datuk Paduka Mufti sebentar tadi, jadi pihak jabatan telah pun menyediakan satu SOP untuk kita pastikanlah semua masyarakat Islam yang berada di negeri Kedah ni mengikuti dia. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kebenaran untuk solat Jumaat kita bagi kepada dua kategori masjid. Masjid negeri iaitu Masjid Zahir, kita benarkan maksimum seramai 80 orang, termasuk kaki tangan Masjid Zahir sendiri. Manakala untuk Masjid Qaryah, masjid institusi dan juga surau yang kita beri kebenaran untuk membuat Jumaat sebelum ni, kita benarkan maksimum seramai 60 orang, termasuk ahli jawatankuasa. Manakala solat fardu pula untuk masjid negeri dan juga untuk semua masjid qaryah dan juga masjid institusi termasuk surau kebenaran Jumaat, kita benarkan seramai maksimum 40 orang, termasuk jawatankuasa. Manakala masjid Khairul Jami' dan juga surau, kita juga berpendapat boleh diadakan solat waktu dengan dibenarkan maksimum seramai 20 orang, termasuk pegawai dan juga jawatankuasa. Actually kita buat ketetapan ni macam mana yang dinyatakan tadilah. Kita base atas floor area, keluasan masjid, dan juga kita base atas sekarang ni kita masih lagi di peringkat pemulihan. Jadi maknanya kita masih lagi perlu berjaga-jaga. So, jadi bermakna dengan adanya arahan ni, kita haraplah SOP yang kita akan nyatakan nanti tu, kita mohonlah untuk semua jawatankuasa masjid pastikan ianya dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Dan yang paling penting di sini yang kita tengok adalah semasa solat Jumaat. Solat Jumaat ni since dah kita kata masih lagi ada had untuk masyarakat hadir untuk solat, bermakna kita minta semua jawatankuasa masjid mengadakan pemilihan, ketetapan dan juga orang kata penggiliran yang awal kepada anak qaryah. Bermakna anak qaryah ni dia kena register dulu dengan jawatankuasa masjid sebelum dia hadir ke masjid pada hari Jumaat. Jadi maknanya tidak ada macam kata wang in kita kata. Sebab nanti dia akan jadi kekecohan ataupun akan ramai yang hadir tanpa tahu kata ada lagi ruang dalam masjid tu. Jadi maknanya dia akan berlaku dua registration, pendaftaran awal untuk menetapkan kehadiran ke masjid oleh jawatankuasa, dan selepas tu semasa hari Jumaat itself jawatankuasa masjid akan buat lagi pendaftaran berdasarkan mereka-mereka yang telah pun diberi kebenaran untuk hadir untuk solat Jumaat pada hari itu.
So, jadi maknanya ini penting untuk apa semua jawatankuasa masjid mengambil perhatian. Dan di samping itu juga untuk makluman lah, yang paling penting di sini kita minta penggiliran tu adalah perlu. Maknanya janganlah orang yang sama saja yang mai. Jadi mana kita bagi peluang lah untuk masyarakat dalam anak qaryah tu untuk hadir. So jawatankuasa kena buat penggiliran tu. Kalau tidak, saya bimbang lah akan berlaku ketidakpuasan hati. Ya? Dan di samping itu juga untuk makluman lah, macam mana yang Datuk Paduka Mufti katakan tadi lah, kita hendak pastikan bahawa mereka yang berhasrat untuk datang menunaikan solat, sama ada solat Jumaat maupun solat waktu, mereka hendaklah mereka yang tidak mempunyai gejala ataupun simptom seperti demam, sesak nafas, sakit tekak, sesama yang tidak dibenarkan lah. Macam itulah maksud dia. Di maknanya mereka kena pastikan diri sendirilah sama ada mereka ni boleh tak boleh mai. Dengan kalau ada simptom ni, jawatankuasa automatik akan menolak mereka punya permohonan untuk hadir ke masjid ataupun ke surau. Dari samping tu juga bab masa ni kita akan bagi prioriti kepada masyarakat tempatan dulu. Jadi bermaknanya warga negara yang bukan warga negara ni kita tak benarkan lagi lah. Maknanya kita akan benar orang yang berada di sebagai anak qaryah lah kita kata. Dan di samping itu juga kita tak mau mereka yang berumur 15 tahun ke bawah hadir sama di semasa solat. Jadi maknanya 15 tahun ke bawah tidak dibenarkan hadir untuk berjemaah di surau maupun di masjid. Dan macam biasalah, mereka kena ambil wuduk di rumah, mereka kena bawa sejadah masing-masing. Itu dah standard lah. No? Dan yang paling penting sekali, 3 perkara ni lah yang kita minta jawatankuasa masjid maupun surau. Hand sanitizer kena ada, termometer untuk pastikan suhu kena ada, dan juga yang ketiganya buku pendaftaran tu kena ada. Jadi maknanya ini 3 perkara yang tak dapat dielakkan. Kalau kita nampak ada yang melanggari SOP, berkemungkinan masjid yang berkenaan tu kita akan tangguhkan lah dia punya pelaksanaan solat tu. No? That's why kita minta kali ini, minta sungguh-sungguh semua jawatankuasa masjid hendaklah memastikan SOP dipatuhi. Dan di samping tu juga tuan-tuan, bila Datuk Paduka Mufti menyatakan bahawa berhubung dengan pengimarahan masjid dan surau ni, maknanya kelas ataupun kuliah agama ni kita akan benarkan dan kita akan kenakan SOP yang agak ketat sikit lah, no? Sebab bagi kita, sebab lazimnya orang akan buat antara waktu maghrib dengan waktu isyak tu sesi kuliah. Di mana kita rasa itu persesuaian lah, dan kita akan sediakan satu SOP asing lah untuk mereka ni untuk adakan sesi kuliah ni. Dan di samping tu juga untuk ruang solat kepada orang yang musafir ni, sebab bila kita sediakan ruang untuk musafir ni, maknanya jawatankuasa masjid dia orang terpaksa lah meningkatkan lagi lah mereka punya SOP, terutamanya dari segi sanitizing tempat tu. Sebab buat masa ni kita tengok, kalau kita benarkanlah ruang untuk orang yang musafir ni, sebab kita tak tahu siapa yang mai, siapa yang tak mai, dan most probably tidak ada pegawai pun yang berada di situ. Cuma akan kita minta depa tolong tulis jugalah siapa nama depa, nombor telefon depa untuk kita hubungi kalau ada kes. Jadi maknanya kita akan sediakan satu SOP yang asing juga untuk semua jawatankuasa berhubung dengan kebenaran membenarkan orang yang bermusafir untuk bersolat di masjid maupun di surau. Dan berhubung dengan solat sunnah Aidil-Adha tahun 1441 ni, buat masa ni pihak jabatan sedang menyediakan satu SOP khusus berhubung dengan solat sunnah Aidil-Adha dan juga tentang ibadat korban ni. Maknanya kita akan keluarkan satu SOP yang khusus kepada semua lah, termasuk jawatankuasa masjid, untuk macam mana kita nak melaksanakan orang kata ibadat korban ni, terutamanya lah ibadat korban. Sebab bagi saya, kita kena tengok dulu kemampuan dan juga tempoh masa kita kena tentukan. Sebab kita tak maulah dia jadi macam
kenduri kenara pula di situ. Macam biasalah kita buat tiap-tiap tahun, tapi this time around ni dia tak macam dulu lah. Kita buat dulu dalam dengan dalam keadaan yang agak terhad lah dia punya waktu tu. So, dan di samping itu juga untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sentiasa memantau bersama dengan pihak polis berhubung dengan pelaksanaan SOP ni di peringkat masjid maupun di surau. Dan macam mana saya katakan tadilah, mana-mana masjid ataupun surau yang tidak dapat memenuhi ataupun tidak mematuhi arahan, berkemungkinan kita akan tarik balik lah kebenaran macam ni. Khusus kepada masjid ataupun surau yang berkenaan sajalah. Yang mana yang boleh ikut SOP, alhamdulillah. Kita bimbang takut nanti ada yang tak dapat nak mengikuti SOP, kita terpaksa membuat tindakan macam mana yang saya katakan tadilah. So jadi itulah dulu untuk sebagai permulaan lah berhubung dengan SOP ni. Kalau ada apa-apa persoalan boleh kita lanjutkan dengan soal jawab. Sila. Maksudnya pintu masjid tak akan dikunci lah. Okay, baik, terima kasih. Maknanya di sini dalam kitanya SOP ni, kita sebenarnya selepas setiap waktu, sebab kita akan minta setiap orang yang dibenarkan untuk hadir solat Jumaat, dia masjid akan dibuka 1.5 jam sebelum masuk waktu. Dan kalau waktu solat waktu biasa ni, masjid dan juga surau akan buka 1 jam awal. Jadi bermakna mereka kena masuk sebelum tu, dan lepas saja selesai solat, immediately tu kena selesai, kena keluar. Tidak ada solat ba'diyah. Dan maknanya selepas tu semua kena balik dan kena tutup pintu masjid. Tetapi bila kita membenarkan untuk orang kata musafir ni, maknanya kita akan buka mungkinlah kalau masjid yang ada pintu kecil tu, dia akan buka pintu kecil. Dan macam saya katakan tadi lah, SOP untuk musafir ni kita akan buat satu khusus kepada setiap masjid. Sebab bagi saya, sebab ini tak ada kawalan ni, dia cuma kita mengharapkan orang main buat registration saja. I don't think lah 24 jam ni orang jawatan akan berada di situ. Di maknanya pintu masjid pun kita kata satu saja yang buka untuk ruang solat ni. Ruang tu keluar, ruang tu lah masuk. Macam tu. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan dah tengok dah video yang kita buat. Tak tengok lagi Tapi nanti saya akan bagi satu video lah kalau ada. Sebab kita dapat satu video untuk sebagai garis panduan kepada semua untuk mengikuti SOP itulah. Okey. Ini semua akan ikut berdasarkan Jumaat ni lah. Dibenarkan Jumaat ni. Ya, macam mana yang dinyatakan oleh Datuk Paduka Mufti tadi tu, bermakna walaupun kita kata bermula 19 hari bulan, jadi solat waktu tu dia akan hanya bermula waktu asar lah. 19 hari bulan tu, subuh tak boleh lagi lah 19 hari bulan tu. Banyak everything dia akan bermula selepas solat Jumaat 19 hari bulan tu. Dah. Okay, terima kasih.